Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Dai Aiman pada hari ini dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik belaka, sihat-sihat belaka, dan alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pengajian hadis yang akan membincangkan tentang hadis 40 Imam Nawawi. Tentang apa persoalannya, dan selepas ini kita akan bincangkan. Para penonton sekalian, dalam sehari-hari kita makan, kita minum, kita bekerja, kita lakukan apa sahaja. Namun persoalannya, ada yang kita makan benda halal dan ada yang kita takut-takut termakan benda haram. Dan paling-paling kita takut benda yang tengah-tengah, iaitu syubhah. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, dah sihat tak ni? Sihat, alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Cuma suara dia ni sikit serak. Oh, serak sikit Ustaz. Kena nyanyi lagu Ramli Sarip nanti. Oh, boleh lagu akhirat. Saya yang confused Ustaz. Bila saya pergi ke kedai ni, saya beli makanan, saya tak pasti halal ke haram, haram ke halal. Dan perkara ini yang akan kita bincangkan dalam topik perbincangan hadis kita pada hari ini. Baik. Dan kepada para penonton yang ingin bersama dengan kita, boleh ajukan soalan anda di Facebook kita, Tanyalah Ustaz TV3, ataupun terus hubungi kita di talian 1800 881677 untuk bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Halal ke haram ataupun syubhah. Baik, sebelum kita mulakan pertemuan kita pada hari ini, apa kata jom sama-sama kita nak dengar hadis yang akan kita bicarakan pada hari ini. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sangat Ustaz Dai kita, rancangan yang mendapat kita katakan sambutan sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya suka sangat bila diberi tajuk ini, kerana hadis 40 ini ia merupakan pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam. Walaupun buku ini ditulis oleh ulama Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, tetapi dipelajari dan dihurai oleh semua ulama mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dan ini merupakan hadis usul yang penting untuk kita pelajari bahawa haram itu jelas, halal itu jelas. Dan di antaranya ada perkara yang perlu kita cari dan kita berusaha untuk pastikan adakah ia halal ataupun haram. Ini yang hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man, ya, Ibnu Bashir, hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun, ataupun riwayat yang lain menyebutkan wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhun kathirun minan nas. Halal itu jelas. Maksudnya apa? Halal itu jelas yang telah diterangkan oleh Al-Quran pada ayat yang disebut sebagai bayyinun bitanzil ghaniyun 'anit ta'wil. Itu istilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maknanya tak perlu huraian apa-apa dah. Hadis pun tak hurai, ulama pun tak hurai, memang jelas. Hurrimat alaikum al-khinzir, lahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu memakan daging khinzir. Tak perlu kita nak tanya lah, Ustaz, kalau kita, tapi itu mungkin yang bangkai Ustaz kalau kita sembelih. Tak perlu, itu sebab dah jelas. Termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan daging, minyaknya, lemaknya. Ustaz, kita buat gearbox, cari daging lembu. Jadi innal halala bayyinun. Maksud bayyinun itu maksudnya tak perlu kepada huraian. Secerah matahari. Kalau kita minta cahaya matahari huraian lagi, ini cahaya matahari kan lagi, bengong kita. Itu dia panggil apa? Istifsarul wadih iskalun.
meminta penjelasan terhadap perkara yang jelas itu adalah memberikan kekeliruan. Kalau benda tu dah jelas, orang minta dalil lagi, minta ustaz, kenapa tak boleh jadi halal? Itu memang tak ada jawapan. Bukan ustaz tak ada jawab. Memang kaedah akal menyatakan bertanya tentang benda yang jelas, benda itu menyebabkan orang pening kepala. Istifsarul wadih isykalun. Jadi al-halal bayin wal haram bayinun, yang mana diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, yang wadihah, yang jelas, yang sanad, yang sahih. Tak perlu kita ragui, tak perlu kita pertikai. Ustaz, ini zaman moden ustaz. Kita salut dah ustaz. Yahudi dulu dia salut juga. Dia warna-warnakan untuk makan benda-benda yang haram. So kita tidak mahu kepada pemikiran yang disebut sebagai kreatif chaos. Kreatif yang merosakkan. Oh, macam-macam cara dengan ustaz. Ini wine ustaz, dia bukan wine yang merosakkan akal ustaz. Kita ada data ustaz. Kalau kita minum, masya-Allah, cergas. Kalau menyanyi 3-4 jam boleh. Kalau ustaz ceramah pun luar biasa. Boleh tambah lagi ustaz 3 jam. Tak boleh. Bayinun. Tak perlu pada penerangan. Semua orang Islam tahu. Maklum minaddin bi darurah. Apa maksud? Selalu orang sebut, dai pun dengar, maklum minaddin bi darurah. Maknanya benda yang semua orang yang tahu, yang jahil, yang bodoh, yang pandai, yang bijaksana, yang tak belajar di sekolah, yang buta huruf, semua tahu. Itu yang disebutkan minaddin, maklum minaddin bi darurah. Maknanya dia tak perlu pergi sekolah. Tak perlu mak ayah ajar. Dia punya budaya Islam tahu sembahyang 5 waktu, wajib, zina itu haram. Orang yang minum tu pun tahu haram. Orang yang minum tu haram. Tapi dia kata, saya ni jantung. Doktor kata kalau minum sikit dia boleh luaskan sikit saluran darah. Macam-macam khurafat sains. Di situ ada dia panggil kajian-kajian khurafat sains. Seperti mana dia ada khurafat ni banyak dalam orang yang bawa agama pun dia bawa khurafat. Dalam sains pun ada khurafat dia. So sains pun ada khurafat dan ada dia punya kajian dia. So di antara kajian-kajian sains yang khurafat menyatakan minum wine sedikit boleh menyembuhkan penyakit jantung. Itu di antara kajian-kajian sains khurafat yang tak boleh dipakai. Tetapi wa bainahuma, di antara halal dan haram ini Allah uji kita. Ada benda yang samar, umur mushtabihat. Al-Imam Ibn Qasim rahimahullah dalam kitab Al-Mudawanah dalam mazhab Maliki, dia memberikan apa maksud mushtabihat, ataupun dia boleh baca banyak mutasyabihat, mushtabihat, benda yang keliru, iaitu makruh. Makruh ni maksud apa? Agama tak apa suka, budaya pun tak suka, nurani kita pun tak apa minat, tak apa elok. Rokok, katalah saya tak bincang segi fatwa Malaysia. Katalah rokok ni semua negeri kata haram, melainkan satu negeri tidak katakan haram. Dan sampai sekarang ni tidak ada ijma' terhadap rokok ni haram. Tak apalah, yang isap rokok dah buat macam mana? Nak larang susah. Tapi dia benda tak elok. Kalau orang isap rokok tu kita pun kita dah tak selesa. Larangan ni merata-rata, denda ada, image pun tak bagus. Nak pergi masjid pun makruh. Nak buat apa lagi? Semua tak elok. Gigi pun tak elok. Jadi kuning. Bibir tak elok. Dan dia ada macam-macam, orang kata apa, layer dia. First class, second class, third class. Apa maksud itu? Kalau first class, orang yang hisap tu ada high risk. Memang ramai yang hisap rokok tak mati. Cuma penyakit kita tak mati ni bukan soal ajal. Sakit tu penyebab saja. Jadi kita tak bincang soal mati. Sebab mati tu ajal. Tetapi kehidupan dia macam kita nak kereta lah. Kadang-kadang kereta buruk ni 20 tahun boleh jalan kita, tapi macam kereta Mr. Bean lah tu. Pintu tercabut. So saya selalu orang ujar, bukan nak mati pun, mati bukan sebab rokok, mati tu ajal. Dia kena faham tu. Mati tu adalah ajal. Orang kata apa? Al-maqtulu qutila li ajali. Orang yang dibunuh pun dia mati bukan sebab dibunuh. Sebab ajal dia. So dia kena faham ajal, mati adalah soal ajal. Tapi kita bincangkan tentang soal kesihatan. So kamu isap rokok, kesihatan macam mana? Tak bagus. Bila main COVID pun orang yang isap rokok, possibility untuk
untuk mendapat high risk itu tinggi. So di situ ada benda yang makruh. Apa maksud makruh? Di segi image pun tak bagus. Kalau kita ambil insurans takaful, Islamic takaful, dia akan check kamu isap rokok tak? Bila isap rokok, dia consider sebagai high risk. So kena payment tu tinggi sikit. Premium istilah conventional kita sebut sebagai contribution tu tinggi sikit. So tengok pada benda yang makruh saja memberi kesan kepada impak yang paling banyak. Jadi ramai orang tak tahu. Macam nak tahu, kena rujuk pakar. Sekarang ni kita senang, kita rujuk JAKIM. Kita ada halal. Kalau syarikat-syarikat nak buka kilang, nak buka kedai, kita lantik eksekutif halal. So banyak peluang untuk kita nak mengangkat apa nama dia, benda-benda syubhat. Syubhat masuk apa? Kita keliru. Dan saya akan huraikan, kalau saya hurai ni nanti 3 jam lah. Sebab hari ni adalah benda yang dibahaskan dalam kaedah usul, kaedah fatwa hadis ini. So hadis ini menjadi satu perbincangan di dalam kepentingan menjauhi haram, untuk menjadi warak dan berjaga-jaga. So di sana ada benda-benda yang kita kena bincang. Faman ittaqa syubhat, siapa yang elak syubhat, okey, maka dia telah menjaga agama dan maruahnya. Agama maksudnya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan maruah ni satu benda yang orang panggil zaman sekarang ni personality ataupun reputation. Reputasi ni kalau kita tergugat, kadang-kadang bila kita minta kerja, kita ada penyakit stres, dan seumpama dengan dia, kita kerja di pejabat pun rekod tak bagus, datang lewat, dan seumpama dengan dia balik pun awal. Bila dia minta kerja lain, HR akan call pejabat lama. Betul. Nampak tak? Rekod tak cantik. Itu reputation. Dalam agama, reputation tu melihat daripada makruh. Baik, Ustaz. Maknanya halal jelas, haram jelas, tapi yang kita confuse sekarang ni dengan penonton di rumah adalah benda-benda syubhat. Ya, saya akan huraikan dengan detail lagi. Kalau masa tak ada, saya akan hurai lepas ni. Okey, baik Ustaz. Dalam perkara syubhat ini, dia ada 3 perkara asas. Baik, kita simpan dulu Ustaz. Simpan dulu. 3 perkara asas. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada hari ini kita dalam pengajian hadis 40 Imam Nawawi membincangkan tentang halal, haram dan syubhah. Tapi Ustaz, saya pergi kedai, saya nak beli pisang. Dekat pisang tu tak ada cop halal Ustaz. Okey. Macam mana tu? Benda tu dah jelas saya. Pisang dah jelas. Ulama bagi contoh. Apa yang maksud jelas? Yang ni memang tak ada logo halal. Seperti buah-buahan, seperti ikan-ikan. Sebab ikan-ikan ni dia makanan yang laut. Halakum saydul bahri. So dia memang nas ke Al-Quran. So tak perlu. Cuma mungkin bila dibuat perniagaan, diimport dan ekspor, perlukan logo halal, bukan pada ikan itu, mungkin pada logistik. Sebab bila kita bincang tentang perkara halal, so dia ada logistik. Dia melibatkan 8 sektor, atau perkara bertambah pada 9, sebab dia bertambah daripada tahun ke tahun. Logistik ni dia melibatkan cara susunan barang tu. Takut ikan tu bercampur dengan benda-benda haram. Ini contoh. Maknanya dia ada benda-benda tu halal tetapi bercampur dengan benda haram. Takut dia ada benda-benda haram tu dia orang kata apa, terkesan pada ikan tersebut. So, sebab itu kalau logistik, dia tak boleh bawa campur-campur. Logistik masuk kenderaan, penerbangan, kapal, dia mesti diasingkan. Jadi kalau kadang-kadang dalam lori tu daging khinzir pun ada, daging halal pun ada, memang tak lulus, tak dapat halal. So logistik di segi pada pengangkutan mesti dia pure 100% halal. Begitu juga kita pergi hotel kita tengok tak ada saja halal. Melainkan di restoran. Itu hotel 5 star dengan hotel 6 star, 7 star sebagainya. Dia tak ada di pintu tu halal. Sebab mereka ada wine. So bila wine itu telah menyebabkan hotel itu tak dapat saja halal.
Di sudut untuk financing pun sekarang ni saya tak tahu bank mana yang bagi financing kepada hotel-hotel yang ada jualan arak. Kalau mereka nak buat apa pinjaman dan seumpama dengannya. So cuma mereka boleh mohon kat mana? Dekat restoran. Sebab itu kita pergi restoran hotel, kita tanya, saya pergi mana pun saya tanya, ada logo halal tak? Bukankah kita tak yakin, tapi kalau tidak ada logo halal, kita bimbang takut nanti kicap tu diambil dari Thailand sebab Thailand dia sedap. Kalau kita tengok kerepuk-kerepuk macam apa krepek-krepek yang di kedai, awasi yang tidak ada logo halal tapi dibuat di Thailand. Bukan maksud anti Thailand tu tak, tapi kita bimbang minyak-minyak tu. Memang dia punya ingredient dia potan, tapi kita bimbang minyak tu. Jadi ini yang katakan syubhat. Sebab tempat itu tidak terjamin. Tetapi kita di Malaysia alhamdulillah. Sebab itu kita senang aja, bukan payah tengok ada. Ni dah beli pakai buah dalam tu. Tapi dia tulis itu sayur-sayuran. Inti dia. Tak apa. Kita tidak katakan haram, tapi kita bimbang minyak-minyak dan seumpama dengannya. Sebab itu kita, sebab makanan yang halal cukup banyak. Kita cari juga sebab setengah tempat misalnya restoran yang seperti hotel dan sebagainya, bila mereka dia pada ada logo halal, dia dapat nasi halal. Tetapi ada melakukan satu dipanggil negligence ataupun misconduct. Mereka ambil kicap daripada Thailand dan bila dia audit, mereka kena sita dulu. Allah. Itu tindakan yang perlu diawasi oleh restoran yang ada sijil halal dan juga hotel-hotel. Sebab orang Islam dia nak makan benda yang halal. So kalau kita makan hotel, kata kita pergi hotel yang bukan, kita tengok banyak orang bukan Islam, kita cek dulu ada tak logo halal. Sebab bila logo halal, maknanya tukang masak dia Muslim. Barang-barang dia dibeli di kedai-kedai yang ada halal. Bila dia tidak ada logo halal, dia tak terikat. Dia tidak bounding dengan benda-benda tersebut. Mungkin dia boleh beli kedai mana-mana. So ini di antara benda yang penting. Tapi dia pisang tak apalah. Tapi sebab hidangan dia tu Ustaz, hidangan dia tu nasi lemak, roti canai, kita tak ada nak fikir Ustaz. Kalau kedai kecil tu dia kadang-kadang kita tengok juga kalau dia ni orang Islam. Tapi kadang-kadang dia ni bukan orang Islam, dia India. So kita kena jaga juga. Kadang-kadang orang Islam ni pakai tibai macam tu je. Ini bukan resis, bukan betul. Ini resis lah Ustaz. Ini bukan resis, ini adalah penjagaan budaya agama kita. Kita nak pastikan sembelihan itu halal. Jadi kalau kita nak makan, biar kita ada image. Betul. Sebab makanan ini adalah image orang Muslim. Betul, kalau kita tengok agama dia ada salib, dia ada itu dia punya image dia. Itu image kita pada makanan kita. Baik, kita ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz pada ni pagi Cik Ilyas, kita silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cik Ilyas daripada Hitam Perpinang. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari tajuk hari ini, halal dan haram di antara di tengah-tengahnya subhat. Baik, persoalan saya di sini, jika di tengah-tengahnya subhat, siapakah yang akan mengambil keputusan dalam keluarga? Kita terdesak ni dah pergi kedai makan ni. Tengok tokey kedai itu orang Cina. Tapi yang pekerjanya orang Melayu, orang Islam. Jadi di situ ada terasa was-was. Siapa yang nak buat keputusan ni? Dah terdesak ni. Okey, satu soalan pertama. Soalan kedua, jika subhat ni kalau buat tak kisah. Kita tak kisah antara haram dan halal ni, subhat dia buat tak reti, dia ambil juga. Apakah hukum dia? Dan ketiganya, seperti kita tahu rokok tu haram, tapi masih lagi orang tidak mengendahkan. Apakah hukum dia juga? Itu soalan itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Ilyas. Memang sebab saya tegaskan di sini kepada Encik Ilyas, di Malaysia tak ada terdesak. Warung tepi jalan banyak kan? Istilah terdesak ni tak boleh digunakan di Malaysia. Kita punya tempat halal punya banyak. Jadi terdesak mungkin lapak kot. Tapi itu bukanlah terdesak yang kita consider sebagai benda yang boleh mengharuskan. Jadi kalau kita ada rasa syubhat, saya pernah pergi restoran, satu tempat kawan saya bawa, dia pun tak jaga sangat. Jadi tengok semua Cina. Dia kata okey seafood. Betul lah, saya tanya ada sijil halal tak? Tak ada. Saya keluar. Pergi kedai lain banyak kedai. So ada adik beradik saya tahu, saya jadi orang yang saya particular. Nak bawa depa punya bawa dia susah nak bawa. Sisi tanya sijil halal tak. Saya kata tanya, kawan-kawan saya semua tahu. Nak bawa saya, ustaz susah nak makan nasi lemak, betul saya. Tapi nasi lemak Melayu saya belilah tepi jalan tu. Tapi siapa kena buat keputusan Ustaz? Keputusan tak perlu siapa-siapa. Siapa yang rasa ragu keluar.
lagu keluar Ustaz. Keputusan ayah lah. Kalau anak tu kecil. Tapi semua besar tak perlu keputusan ayah ke siapa. Dah tidak ada longgaran, kita keluar je lah. Keputusan dibuat oleh ayah, boleh dibuat oleh ibu ataupun oleh anak. Kalau anak tu faham daripada ayah, anak tu buat keputusan. Betul. So ini satu benda yang perlu Cik Ilyas tahu. Di Malaysia tak ada terdesak. Okay? Kalau terdesak tu saya pelik juga. Ini duduk di hutan mana kat Malaysia ni. Cik Ilyas tadi dia tanya satu soalan Ustaz. Ya. Kalau kita buat tak tahu je, buat dek je, macam mana Ustaz? Itu yang bahaya. Lama-lama siapa yang dalam hadis sebut yang selalu berlegar di tempat-tempat yang dijaga seperti kandang dan sebagainya, takut-takut waqa'a fil haram. Lama-lama dia buat benda haram. Kita selalu yang ambil dadah, ambil pil, ambil syabu, dia mula yang rokok tu. Dia akan memulai kecil-kecil dulu. Tarik sikit. Sebab dia dalam kaedah nafsu kita ni, dia panggil sebagai ketidakkepuasan. Dalam ekonomi pun ada dia panggil nafsu yang tidak ada puas, yang tidak ada kesudahan. So bila kita beli basikal, lepas tu naik motor. Bila motor kita nak naik kereta, lepas tu nak beli jet sampai nak beli roket. So bila kita dah tak puas hisap rokok dah, macam-macam rokok kita dihisap dah. Nak try yang lain pula. So kita awasi dalam perkara ini. Baik, kita ada pemanggil di talian bersama dengan Encik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Fawaz Fadil. Ya. Saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini Timur. Masya-Allah. Ni orang terkenal daripada kita lagi. Terkenal daripada kita lagi. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz anak seorang ulama Datuk Fadil Nur Yarham dulu seorang ulama. Saya kenal sangat Datuk Fadil ni dulu. Jadi soalan saya begini Ustaz. Saya nak tanya mengenai haiwan yang diternak ini. Contoh macam ikan patin, ikan keli dan sebagainya yang diternak dalam kolam dan juga dalam sangkar ini. Soalan saya, kadang-kadang mereka ni ikan ini diberi makanan yang tak baik, contohnya najis dan sebagainya, bangkai dan sebagainya Ustaz. Jadi apa yang dikatakan ikan yang diternak ini menjadi haiwan yang disebut sebagai jalallah ini Ustaz. Jadi bagaimana cara untuk kita makan haiwan yang digelar sebagai jalallah ini? Yang keduanya saya nak tanya mengenai haiwan dua alam ini. Contohnya belakas dan juga ketam batu ini. Ada ulama yang mengatakan boleh dimakan dan ada setengah ulama mengatakan benda ini haram dimakan. Jadi saya nak tanya Ustaz bagi Fadil ini dan kepada semua penonton tanyalah Ustaz supaya tidak apa yang disebut sebagai biar tahu, jangan keliru ini Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita boleh panggil Haji Omar bagi ceramah ni. Suara sedap. Ikan patin favourite tak Ustaz? Ya, saya nak beritahu dalam isu penternakan, kalau isu jalalah dipanggil, binatang yang makan benda-benda yang kotor dan juga najis, benda-benda yang haram, memang khilaf di kalangan ulama. Tetapi di segi sudut untuk dapatkan sijil memang tak dapatlah. Kalau siapa yang menternak dengan makanan-makanan yang haram memang tak akan dapat sijil halal. So memang memang segi ulama dia bagi buat kuarantin 40 hari. Oh, ikan pun kena kuarantin? Kuarantin macam kita kuarantin juga. Sebab kalau dia makan benda najis, sebab kita nak pastikan benda tu berlaku yang mustahlak. Telah dihancurkan dengan cara mereka lampuk lah. Dia kata yang pakar haiwan lah. Dia tanya, Ustaz macam mana dia boleh hancur? Itu kena tanya pakar binatang. Ini bukan saya. Saya bidang agama. Saya bukan bomoh, saya bukan doktor. So, dia. Cuma sebagian ulama letak 20 hari, letak 40 hari. Itu kalau untuk kita tak buat bisnes, boleh ikut pendapat tersebut. Okey. Yang satu lagi apa? Dua alam ini saya dah cerita bagi. Dalam masalah peternakan ikan atau dua alam, kita ada dua dalam kaedah syubhat. Ada dua benda yang kita kena tahu. Ini dalam manhaj Syafi'iyah. Ini beberapa fatwa pun boleh ambil kaedah ni. Sebab saya pun sedang merangka satu perbahasan saya nak buat kaedah hajat, darurat dan juga syubhat dalam untuk kerangka bagi orang yang menjawab fatwa. So apa dia? Kita ada dua syubhat. Syubhatu al-mahal. Okey, dengar syubhatul mahal. Yang kedua, syubhatu al-madhhab. Syubhatul mahal wajib kita jauhkan. Apa maksud itu Ustaz? Okey, nak terang. Katalah satu kampung tu ada adik susu kita. Kita nak kahwin, tapi tak tahu. Ish, mana adik susu aku tahu sebab mak mati tak cerita. Gambar pun tak ada dulu-dululah. So kita itu wajib kita tinggalkan perempuan di kampung tu, kahwin orang kampung lain. Sebab benda yang haram tu memang ada di tempat tu. Tahu dah.
Cuma kita tak Adik-beradik tahu secara untuk ta'yin, untuk determine, kita tak tahu yang mana satu perempuan tu. Okey. Yang tu kita kena jauhkan. Ataupun kita tengok satu binatang disembelih, satu binatang dikepok kepalanya. Wajib kita buang semua. Sebab itu syubhatul mahal. Tak sure lah Ustaz. Macam kita pergi tempat-tempat macam Vietnam. Lepas cerita ni cerita contoh lah. Dia memang ada makanan halal. Tetapi periuk tu guna, khinzir pun masak situ, ikan pun masak situ. Masya Allah. Dia tidak melihat pada periuk, tapi dia tengok pada binatang tu. Ni kita jamu ikan, tetapi periuk benda yang sama. Itu dia panggil syubhatul mahal. Wajib kita tak makan kat restoran tu. Yang kedua dia syubhatul dalil ataupun syubhatul madhab. Itu kaedahnya al-khuruju minal khilafi mustahab. Maknanya kalau kita elak lebih baik, tapi tak wajib. Satu mazhab macam rokok, dia panggil syubhatu madhab. Ada mazhab kata harus, kebanyakan kata haram. Macam ikan tadi, macam ketam tadi. Ada mazhab kata harus, ada mazhab kata haram. Untuk kita menjaga agama, kita tinggal. Tapi tak wajib. Kita ni orang yang warak, kaki masjid. Seorang kaki lah. Jadi, untuk menjaga agama, kita tak makan. Tapi kita tidak boleh engkar orang lain. Ini dia panggil apa? Syubhatul madhab. Jadi, syubhatul madhab, sunat kita tak buat. Tapi kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi dalam Majmu', tinggal lebih baik. Imam Nawawi bagi contoh dalam Majmu', seperti kita tengok orang tu, dia sembelih tak baca basmalah. Mazhab kita kata sah, makan halal. Tapi mazhab Maliki kata tak halal. Sebab dia tak baca basmalah. Jadi, kita i'tiqad dia halal, tapi untuk menjaga mazhab lain takut kita makan makan benda tak halal ni, kita tinggalkan. Jadi kita al-khuruj minal khilafi mustahab. So bila ada isu macam ketam begitu, kalau kita pergi tempat yang susah cari, kita ikut mazhab yang mudah makan. Jadi kita dalam keadaan yang luas, ada kedai lain, ada makanan lain, kita tinggal. Tapi dalam keadaan tertentu, orang ada jamu dah, kawan kita ada pergi kedai dah, kita kata apa? Mani betuliya bi syai'in faliqalid man ajaza. Siapa yang ada ujian tertentu, ikutlah mazhab yang mengharuskan. Sebab ia berlakunya syubhatul madhab. Ini kaedah yang sangat penting. InsyaAllah saya akan bukukan kaedah yang saya cakap Baik, pada hari ini. tapi janganlah sampai bawa periuk pergi ke restoran Ustaz. Sebab ragu-ragu dengan periuk tadi. Itu masalah. Sebab tu kita cadangkan orang melancong bawa makanan sendiri. Okey, Senang, selepas ni baik, Ustaz. salah. Bawa makanan sendiri. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita kembali pada hari ini dalam pengajian hadis 40 Imam Nawawi berkaitan dengan halal, haram ataupun syubhah. Baik, kita nak meraihkan soalan sahabat kita di Facebook, Ustaz. Baik, bersama dengan Ram Deseru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bagaimana cara dan perlukah kita bertanya dahulu tentang makanan dan dari mana sumbernya jika ada yang mengirim makanan pada kita? Adakala kita pantang mendapat makanan, terus telan, kemudian baru nak pertikaikan tentang hukumnya. Mohon pandangan Ustaz, terima kasih. Orang hadiahkan makanan, Ustaz, bedal terus. Kalau kita tahu makanan itu benda yang bukan makanan-makanan daging, makanan yang memang makruf, taklah perlu kita tanya pada sumber mana. Kalau kita dihantar kita buah oreng dan seumpama dengannya. Tapi masalah kalau kek, kek kita tanyalah, sebab kek kadang-kadang kita tidak tahu mana sumber dia. Sebab kek ni kita dia ada kadang-kadang dia panggil gelatin dan seumpama dengan dia. So, sebab tu kita kena ada logo halal, sebab gelatin ni digunakan daripada pelbagai binatang. Hatta kalau lembu pun, adakah lembu tu disembelih. So bila masuk bak kek, kita tanyalah sikit kedai mana. Oh, tak boleh sebut nama di sinilah. Tapi contoh kedai-kedai yang makruf ada logo halal. Okeylah. Tapi kita tidak tahu. Kita kena cek. Sekarang ni kita ada di laman web, boleh cek kedai itu halal tidak halal.
So tengok kepada jenis makanan dan seumpamanya. Kalau benda tu makruh halal, tak perlu tanya, boleh makan lah. Tapi benda tu yang ada syubhat dan sebagainya, so tentu kita tanya dan kita melihat kepada website, banyak boleh lihat di situ. Kena tanya Ustaz Ya, kalau benda-benda mendatangkan syubhat. Ya, Ini sahabat kita nak tanya kepada Ustaz. Silakan. Kita bersama dengan Baharudin Kasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai dan juga Ustaz. Ya. Silakan. Apa khabar? Baik ya Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Silakan. Lama saya nak cuba ni, telefon baru saya dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tak bagi Cik Wadin call lah. Hari dapat. Alhamdulillah. Sila. Okey, soalan saya senang je Ustaz ya. Saya sekarang ni kita baru lepas daripada dapat menyambut perayaan Teng Chong-Ha. Ya, okey. Kita dapat pemberian tu tak kira limau ke apa semua kan. Jadi bolehkah dikategorikan sebagai halal atau haram atau subhah tu? Adakah baik. kita kena tanya dia orang balik macam Ustaz tanya ni, benda ni you beli daripada tempat ada sedia halal ke apa tidak kan? Okey. Yang keduanya Ustaz, sekarang ni semua orang tahu rasuah ni haram. Jadi apabila kita terima pemberian daripada orang yang dah kita tahu pemberian orang tu dah ditapati bersalah ataupun dia kategorikan perasuah, adakah kita boleh terima pemberian dia tu? Adakah dia kategorikan haram ataupun tidak? Yang ketiga ni macam saya punya kerja dulu lah Ustaz, saya bawa pemandu bas persiaran kan. Bawa pelancong-pelancong luar negara, terutamanya pelancong pada China ni kan. Kita pun bawa lah dia ke restoran-restoran tu kan. Jadi dia ajak juga kita masuk, tapi saya takkan makan lah, tapi saya duduk sebagai Meraihkan. Jadi saya minum je lah air dalam tin ke apa ke. Adakah benda tu boleh dikategorikan kita bersebahak juga dengan diorang pula. Itu saja Ustaz. Baik. Terima kasih. Soalan ni memang praktikal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam upacara perayaan tahun baru ni, kalau setakat makanan-makanan yang jelas halal, tak ada isu. Seperti saya pun makan buah limau, ada hantar kita makan je, cuci dululah. Apapun sunat kita cuci dulu. Itu benda yang normal. Tapi kalau makanan yang bersifat makanan itu yang kita taklah perlu tanya mereka. Jadi maknanya kalau kita boleh bagi kepada orang lain dan sebagainya, itu lebih baik. Tapi takut ada kecil hati pula. Tapi selalunya budaya-budaya orang bukan Islam di Malaysia, dia faham orang Islam. Saya ada kenalan di China, di Kedah dulu, kenalan nenek saya. Bila dia nak buat kenduri makan, dia memang dia asingkan makanan orang Islam dengan orang bukan Islam. Dan yang tukang masak pun tukang masak orang Islam. So itu yang kita nak create budaya-budaya yang perlu kita bagi influence kepada bangsa dan agama lain, supaya bila nak penjemput orang Islam, dia ada masakan daripada orang Islam sendiri. Jadi itu satu benda yang baik. Jadi ini satu budaya menghormati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita dapati orang yang belanja itu memang duit rasuah, itu tak boleh kita makan lah. Ya, tapi kalau dia ada pendapatan yang lain, okey, jadi di situ makruh lah. Sebab dia mungkin dia belanja itu, kita tidak pasti yang dia belanja itu adakah daripada pendapatan halal ataupun pendapatan haram. Ketika itu kita boleh makan bersama dengan makruh. Okey, itu tengok keadaan dia. Tapi memang sumber dia satu parti rasuah, yang itu kita tak makan lah. Itu hak orang. So kita tengok dulu keadaan dia macam mana. Yang ketiga, yang tadi tak ada isu lah, makna dia minum. Saya tak pasti adakah yang Cina tu minum arak dan sebagainya. Tapi kalau Cina tu minum arak, kita minta izin, kami tinggal di luar. Sebab dia kerja dengan syarikat. So dia bawa itu di atas arahan syarikat. So dia buat kerja sebagai profesional. Dia panggil dia akademik lah. Dia selesai buat kerja, dia pun nak pergi minum apa, kita tak pasti apa dia nak minum halal ataupun haram, itu makanan dia. Tapi kita janganlah duduk sekali. Kalau boleh tu maksud kita minta duduk di luar. Kadang-kadang kita boleh, kita sebagai driver, mereka faham, kita sebut kita malu duduk sekali, jadi kita minum di kedai lain ke? Kedai lain ataupun di atas bas. Memang kadang-kadang dia punya etika dia begitu, dia pun tak bagi pemandu duduk sekali. So tak apalah, buat alasan macam tu. Walaupun mereka nak rahikan tuan dan sebagainya, tapi kalau yang lepas, tak apalah, banyakkan istighfar dan sedekah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Okey, baik Ustaz. Tapi tadi Ustaz ada sebut tentang 3 perkara asas syubhah ni. Macam mana kita nak kenal? Sebab susah Ustaz kita nak nilai syubhah ni. Apa dia Ustaz? Benda yang pertama, asalnya adalah halal. Okey. Kemudian ada orang bagi tahu benda tu haram. Dulu ada satu coklat, dikatakan ada khinzir. Sedangkan asalnya telah ada logo halal.
kemudian dikatakan haram. Didapati ada jumpa bahan-bahan khinzir dalam coklat tersebut. Maka itu dipanggil syubhat. Sebab apa? Asalnya memang qat'iyya halal. Kemudian ada orang bagi tahu kepada kita dia haram. Itu dipanggil syubhat. Yang makruh kita makan. Yang kedua, asalnya haram. Kemudian ada orang kata, dah halal dah. Tapi kita tengok tak ada logo halal pun. Yang tu haram kita makan juga. Dia otherwise, dia berlawanan dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, memang daripada awal tak tahu halal ke haram. Datang daripada luar negara. Ataupun kita pergi overseas. Kita tak tahu dia ni sembelih tak sembelih. Contoh dia baca bismillah tak bismillah. Maka ketika itu sunat kita tinggalkan. Ini qawaid dia. Tengok orang, ada orang kata halal dah. Tak boleh macam tu. Kalau benda itu asalnya haram, tiba-tiba ada orang kata, tak apa, aku dengar kawan aku kata halal. Ramai. Tengok orang Melayu makan. Jangan tengok orang Melayu makan. Jangan tengok orang Arab makan. Ni semua tengok, ni orang Arab makan. Mereka itu bukan dalil. Mereka itu bukan hujah. Tengok dulu ingredient dia, tengok dulu tabiat. Kita sekarang ni boleh baca website kedai tu, tengok apa dia punya, siapa pemilik dia dan seumpama dengan rekod dia macam mana. Benda sangat simple sebab data ada. Jadi tak timbul isu-isu yang kita kata susah. Tak ada susah. Kalau kita nak pergi luar negara, kita dah boleh survey restoran, semua ada di situ. So, benda-benda yang dulu susah sekarang ni menjadi senang. Jadi tak ada isu. Itulah 3 kaedah dalam berinteraksi dengan syubhat. Saya harap semua boleh catat tu. Okey, baik Ustaz. Maknanya kena hati-hatilah dengan perkara syubhat ni Ustaz. Betul. Okey, baik Ustaz. Kita nak sambung lagi bacaan hadis kita selepas ini. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Pengajian hadis halal, haram ataupun syubhah. Yang tu dah jelas dah Ustaz cerita sebentar tadi. Dan mungkin Ustaz boleh sambung lagi sambungan hadis kita pada hari ini. Baik. Sambungan hadis menyebutkan faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang mengelak perkara-perkara syubhat, benda-benda yang makruh, dia telah menjaga agamanya, menjaga maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang selalu buat benda syubhat, pasti dia akan terjebak dalam benda yang haram. Qarra'i yar'a haula al-hima yushiku an yaqa' fi. Seperti orang yang kalau kita binatang, seorang yang selalu duduk mendekat kandang yang terlarang, lama-lama dah duduk tepi-tepi tu terjebak juga. Terjebak juga, terkandas juga. Ala wa inna likulli malikin, ada setiap raja dia ada hima, dia ada kawasan larangan dia. Ala wa inna himallah maharimuh. Tempat kandang larangan yang tak boleh masuk bagi Allah adalah benda-benda haramnya. Itu kandang yang dipanggil lampu merah yang kita tidak boleh masuk ke situ. Okey. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Pada setiap jasad ada satu segumpal. Ini kinayah. Kinayah bukan sebab hati ni dia bukan jisim. Selalu orang terjemah hati itu jantung. Dalam bahasa Arab al-qalbu itu dia ada 2 makna, dipanggil kalimah mushtarak. Baina qalb yang nabd yang berdenyut ini jantung, itu dipanggil qalbun juga. Itu qalbun jismani, dia yang ada jisim dan jirif. Satu lagi qalbun nurani yang mana dia tak nampak. Qalbun itu ada 2. Ataupun kita katakan apa nama dia, ini dipanggil apa, hati. Hati itu. Jadi ada jantung, satu lagi tempat rohani yang untuk kita menyintai Allah. Yang disebut dalam hadis ini ialah jantung yang bukan jantung, hati yang bukan kita katakan jasmani. Ada orang terjemah ni Rasul sebut mudah, itu kinayah tempat dia. Makna dia ada tempat jantung, di situ juga ada rohani di situ. Idza salaha salahal jasadu kulluh. Bila dia elok, sebab kalau jantung elok pun memanglah badan tu elok. Dia ada makna dia di sini mungkin kita namakan sebagai ijaz, ya. Min badil ijaz, dua-dua dimaksudkan. Dari segi fizikal jaga jantung,
Makna dia sihat tubuh badan kita. Tapi dari segi makna yang kedua, jaga hati kita, otak kita bersih, semua tindakan kita bersih sebab kita hati orang yang baik. Idza salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi segi saya punya tafsiran ialah dia boleh memberi dua erti. Erti dari segi medicine, iaitu kalau jantung pun elok, semua elok lah. Satu lagi yang lebih penting pada jantung yang kita tafsirkan adalah hati kita. Hati ni kalau bersih, yang merupakan malikul ajsad, penuh dengan mahabbatullah, penuh dengan syauq ilallah, penuh dengan rahmah, orang itu menjadi pemilik dunia. Kenapa? Dia adalah orang yang muhib. Sebab Rasulullah menyebut al-mu'min ilfun wa ma'lufun. Orang mukmin ini penyayang dan disayangi. Itu kalau kita ada sifat itu, subhanallah, jumpa orang senyum, ini muka macam malaikat zaman ni. Ini dia. Ini hati ni. Muka tak mau senyum langsung. Saya cerita kalau ada masa sikit, guru saya cerita dia pergi dekat sebuah negara inilah Jazair, belah tanah Arab lah. Dia buat lawak lah. Depa jenis ulama tak mau senyum ni. Muka masaham. Dia kata wa fil asnani aurah, pada gigi tu aurat ke? Sampai tak mau senyum, boleh pergi gelak. Kita ada tanya orang yang tak mau senyum tu gigi tu aurat ke? Salah ke tengok gigi? Jadi ini satu benda yang kita kena faham, bahawa kehidupan kita ni semua benda datang daripada hati. Baik, apa-apa pun kita nak hati yang bersih, hati yang tulus. Ya, dengan cara makan benda yang halal dan elak benda yang haram, tinggalkan benda yang haram, cuba elak daripada benda-benda yang syubhat. Melainkan dalam keadaan hajah dan darurat, itu barulah kita terpaksa ambil. Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian bersama dengan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz. Silakan. Ya, silakan Ustaz. Apa hukum penjual Muslim yang tidak mempedulikan bahan-bahan asas yang digunakan, sama ada halal, haram dan subha? Contohnya ayam dibeli daripada pembekal yang bukan Muslim. Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk dalam kaedah misconduct lah. Melakukan perkara yang dia tidak, dia apa, has no right, tak ada hak nak buat benda tu. Jadi itu benda yang salah. Kalau kita jenis mencegah kemungkaran, kita boleh repot lah. Sebab dia akan menyebabkan kemungkaran makan benda-benda haram. Sebab itu bagi saya, siapa yang nak berniaga, bukan bagi saya di syariah, perlu belajar dahulu agama. Sebab itu saya di ILIM, kita buat pengajian sekarang ni al-halal wal haram. Sebab kita nak guru-guru takmir, guru-guru yang mengajar di masjid bukan setakat ajar fardu ain ataupun fardu-fardu yang lain, ajar juga isu makanan halal dan haram. Lepas tu saya menggesa pada hari ini, hari perasmian kita nak semua guru-guru di masjid ajak juga pengajian benda ni. Maksud dia sebab kita tak akan dapat semua yang akan pergi ambil kursus sejah halal ataupun pergi ambil eksekutif halal. Benda tu dia kena banyak duit. Tapi kalau masjid berperanan, kita di Malaysia ni ada berpuluh-puluh ribu masjid. Kalau saya di Perak, saya buat kajian lebih kurang surau campur masjid ada 1,200. Lebih kurang begitu. Makna di Selangor lagi banyak. Apa salahnya ada guru yang mengajar satu pengajian halal dan haram, sembelihan dan sebagainya, supaya orang yang mana nak sembelih macam tadi ni, dia tahu kalau dari segi warehouse nak ambil kat siapa. Jadi benda-benda tu penting cek. Jadi kilang tu nak ambil dekat mana, ini pakai borong, yang penting sedap. Yang penting kita pakai smart. Tak, kita mesti dua dalam kita sebut sebagai satu sistem zaman moden ni, kita mesti ada dua. Satu berkaitan dengan agama, satu berkaitan dengan kesihatan. Mana kita pergi kursus kesihatan sehari saja. Makanan mana yang sihat, nak pakai topi macam tu, kuku kena bersih. Ini kadang-kadang bersin guna tangan. Allahu Akbar. Hidung bulu terkeluar dekat bulu hidung tu. Jadi sebab tu tak boleh macam tu. Kita pergi restoran gelilah juga. Sebab apa yang tukang masak tu, hidung dia punya bulu hidung dia tak ada. Kemudian tak pakai topi, dengan rambut panjang. Jadi sarung tangan tak pakai. So saya teringat dulu saya kat Mesir dulu, dia buat tokmiah kuih tu, tapi sana tak ada sejarah halal macam kita. Favorite tu Ustaz. Jadi dia buat macam mana? Orang guna garpu tau. Kita toreh tu. Dia guna jari. Saya tengok kawan saya beritahu, saya tak makan dah daripada tambah sampai 10 potong tahun. kuku tak? Itulah 2 kali saya makan. Potong kuku tak, panjang hitam macam tu, dia buat macam tu je. So kita tak tahu di dapur tu macam mana. Sebab itu pentingnya benda ini. Sebab apa kita nak bagi orang
makan. Baik, sahabat kita nak tanya satu soalan Ustaz. Laila Dila Rosa. Bagaimanakah hukum bagi seorang wanita apabila hendak mendapatkan rawatan di klinik dan doktor yang merawat pula doktor lelaki dan rawatan yang diperlukan melibatkan sentuhan? Adakah hukumnya haram atau bagaimanakah Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihat. Terima kasih Ustaz. Ini juga ada perkara-perkara yang syubhat juga. Ya, syubhat ni bukan pada makanan saja. Ini juga di antara syubhat-syubhat dalam perubatan. Jadi macam tengok juga kes. Kalau memang doktor itu pakar dan kita mesti merawat dengan dia dan sentuhan itu adalah penting dan secara profesional legalnya doktor itu mesti ditemani oleh nurse dia. Jadi kalau rawatan itu benda yang essential dan diperlukan kepada ketika itu dan dia lelaki, tak ada isu lah. Yang penting kita tengok ada nurse ataupun kita ditemani oleh suami kita atau bapa kita atau mak kita dan dia hanya membuka pada kawasan-kawasan yang diperlukan. Dan rawatan itu rawatan yang penting. Tapi kalau kita ada keluasan, kita dah tahu dah ni klinik lelaki, ni klinik perempuan dan perempuan tu pun pakar yang sama. Boleh pilih pula. Kita boleh pilih, maka kita boleh pergi ke sana. Tapi kalau kita pergi hospital kerajaan, kita tak ada pilihan kerana sistem tu disusun oleh hospital. So itu tak ada isu. Ini termasuk dalam al-hajah tunazzalu manzilatil darurah ammatan kana aw khassatan. Sebab itu perlu kepada rawatan-rawatan. Walaupun ada ulama lain dia ketat, tapi saya tidak ketatkan berdasarkan realiti di Malaysia. Kita kalau di hospital kerajaan kita tidak boleh tentukan doktor. Tapi kalau kita ada wang, kita boleh tentukan doktor. Kita pilihlah doktor perempuan. Melainkan kita pergi tak ada tempat yang lain, kita tengok itu doktor yang terbaik, tak ada isu di sana. Tapi masalah wang Ustaz. Ya, wang tu sebab tu berbeza. Sebab tu ini dipanggil hajah. Dia berbeza daripada individu ke individu. Kalau mereka tidak berwang, dia pergi hospital kerajaan, maka tak ada isu. Sebab ini rawatan. Rawatan ni kalau benda yang wajib, maka dia melihat itu wajib. Kalau benda itu sunat, dia melihat itu sunat. Sebab diagnosis itu penting. Doktor nak tahu. Kalau doktor tak tengok, dia abang-abang macam tu, tak selesai masalah. Cuma benda ni yang saya persoalkan dalam pada bomo ataupun rawatan tradisional. Sebab mereka bersentuhan dan sebagainya. Dan kita tak pasti kepakaran mereka. Jadi saya harap kalau dalam bab-bab ni kena lebih teliti, tengok kepada siapa pakar. Mesti ada peneman. Jangan kata cik sila keluar, saya nak kena rawat anak cik. Yang tu itu memang bomo celaka. Itu Siti P. Ramlee tu. Okey, baik. Sahabat kita nak tanya satu soalan. Intan Zurina Abdul Razak. Silakan. Bagaimana cara yang terbaik untuk menguruskan harta syubhah? Adakah kita perlu berterus terang tentang status harta tersebut kepada penerima? Silakan Ustaz. Ya, kalau syubhat itu memang daripada confirm haram, memang tak boleh kita kena dermakan, kena channel to charity. Itu masalah kalau siapa yang ambil insurans konvensional dan seumpama dengan dia akan ada problem sebab kita hanya dibenarkan ambil actual saja. Yang memang yang premium yang kita bagi saja. Adapun apa-apa imbuhan kita tak dibenarkan. Tapi kalau syubhat itu benda yang masih tidak haram, maka kita catat ni benda syubhat, nak makan boleh tak makan. Makruh sajalah. Tidak sampai kepada benda-benda yang haram. Kalau benda itu tidak ada kepastian. Ini juga kadang-kadang melibatkan tanah dan sebagainya. Itu perlu betul-betul pergi pejabat tanah, ambil lawyer supaya kita tahu ini bukan hak kita. Jadi kalau benda-benda itu yang datang confirm benda haram, kita terangkan sebab dia tidak boleh memiliki benda yang haram. Tapi benda itu mungkin benda-benda yang kita katakan simpanan wang di bank dan seumpama dengan dia, mungkin dia ambil benda-benda yang dikatakan macam ASB dan sebagainya. ASB halal lah, tapi sebagian ulama mengharamkan. Kalau ikut ASB pun dia tak lulus screening. Tapi ulama kita seluruh majlis fatwa di Malaysia katakan harus, alhamdulillah. Tapi kita bagi contoh sajalah. Orang kata ada orang kata apa ASB itu haram. Itu boleh kita makan lagi. Sebab itu dia panggil ASB ni saya namakan sebagai syubhah dalil ataupun syubhah mazhab. Ada mazhab haramkan, ada mazhab haruskan. So bila dapat pada penama nomini itu dapat pada suami dia mati ataupun perempuan dia mati, dinembuhkan nama dia dipanggil, dapat duit itu dia makan, insya-Allah tak ada masalah. Okey, baik Ustaz, kita ada sahabat kita yang nak bersama dengan Ustaz pada pagi ini. Silakan. Kita bersama dengan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dami Akmal. Apa khabar? Nama penuh Kak Yat pagi ni. Hebatlah. Silakan Kak Yat. Ingatkan nama Nur Menghayati. Nur Hayati saja. Silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz sebut tentang pilih doktor kan. Kak Yat memang masa bersalin dulu Ustaz. Maknanya benda ni adakah Kak Yat rasa bersalah pula sebab masa tu Kak Yat memang pilih doktor tu dia memang pakar sebab hospital swasta.
Jadi anak-anak rakyat ni semua bersalin dengan dia. Memang kita pun bayar lebih sikit lah sebab kita tahu dia pakai. Tapi masalah memang dia lelaki, Ustaz. Adalah doktor perempuan. Tapi bila dah dengar macam ni, macam mana tu, Ustaz? Tapi tak ada apa. Beranak tak ada apa. InsyaAllah. Dah lepas tak ada apa. Dah lepas tak ada apa. Jadi, soalan pagi ni Kak Yat nak tanya tentang masa kita kerja dulu kan. Kadang kawan-kawan staff kita sama-sama pergi belanja makan lah. Tapi tempat tu tempat halal, Ustaz. Masalahnya bila kita dah makan tu, dia kata duit tu duit dia menang ekor, Ustaz. Sudah. Okey. Lepas tu nak Ustaz ulas sikit tentang apa yang bila time perayaan kan marshmallow tu, Ustaz. Jadi Kak Yat nak tahu tu saja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada isu lah. Dah beranak dah. Kemudian dia pakar. Tak ada isu, insyaAllah. Okey. Yang kedua macam mana, Ustaz? Kalau ulama tu dia muntahkan. Memang dia tu haram. Betul, Ustaz? Abu Bakar dia muntahkan. Bila dia tahu itu sumber daripada bomoh palsu. So, tapi kalau dia tak boleh muntah, nanti dia berak dulu. Lepas tu istighfar, bertaubat. Itu yang patut. Dan itu pentingnya pilih kawan. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, la ya'kul ma'aka illa taqiyun. Janganlah makan bersama kamu, melainkan orang yang bertakwa. Sebab dia jaga sumber dia itu. Yang ketiga tu saya tak pasti tanya apa tadi. Okey, tak apa, Ustaz. Nanti kita cuba confirmkan dulu. Cepat-cepat sangat. Marshmallow tadi, Ustaz. Saya tak tahu apa tu marshmallow. Okey, tak apa. Kita cuba cek dulu apa itu yang dimasukkan oleh penonton kita. Sebab bukan kita ni tahu semua di antara langit dan bumi. Baik, Ustaz. Tadi Ustaz ada sebutkan di dalam hadis berkaitan dengan kita hindarkan syubhah ni, kita menjaga maruah. Tapi sebelum tu, Ustaz, kita nak raikan soalan sahabat kita bersama dengan Rahimah Saud. Saya mohon Ustaz buat pengelasan hukum halal, haram dan syubhah bagi muzik dan lagu. Ini kena buat tajuk bawah. Soalan sangat bagus. InsyaAllah saya pun memang buat kajian tentang ini. Seperti mana dalam makan pun ada syubhat, lagu pun ada syubhat dia. Jadi lagu-lagu sekarang saya mengkaji macam mana kita nak klasifikasikan muzik, alat muzik dan sebagainya. Okey. Yang ulama sepakat seperti gendang, qasidah itu harus. Itu kita boleh dengar. Okey, selagi mana kita tak ganggu solat kita lah. Okey. Yang menjadi masalah penggunaan alat-alat muzik. Itu mazhab 8 mengharamkan. Masya-Allah. Tetapi yang mengharuskan Ibnu Hazm Al-Zahiri dan juga pendapat ini disandarkan kepada Ghazali, Ibnu Arabi Al-Maliki, juga sebagian ulama-ulama pada salaf yang melihat alat itu tidak haram, melainkan kalau disertai dengan dua perkara. Wanita-wanita yang tarian yang gila-gila ni, macam gelek dan sebagainya, maknanya dia main muzik tapi tempat maksiat. Yang kedua ada minuman arak. Itu yang haram. Tetapi kalau lagu itu lagu biasa, lagu kerakyatan, lagu-lagu puji Tuhan, jadi menggunakan alat muzik, itu adalah khilaf di kalangan fuqaha. Tak guna lebih baik. Tetapi zaman sekarang ni, disebabkan seni ni adalah satu sina'ah, ada satu pembuatan yang menjadikan lebih seronok. Jadi kita lihat ramai ulama mengharuskan, seperti Darul Ifta Musriyah, Allamah Syekhuna Qaradawi, Syekh Ali Jum'ah, Dr. Sa'din Musa Hilali, banyak juga ulama yang mengharuskan, Syekh Muhammad Ghazali. Jadi tetapi diarahkan kepada lagu-lagu yang baik. Tapi muskilah kita tak dapat susun bila buat konsert bercampur lelaki perempuan. Tapi saya nampak waktu sembahyang pun dah ajak. Dulu kalau konsert 7 malam. Tadi hati-hati pun sembahyang lah. So sekarang ni kita dari segi syarat compliance masih lagi saya tengok belum lagi cukup syarat dari segi percampuran. Dan kadang-kadang konsert masih ada penjualan arak dan seumpama dengannya. So kita di sini kita bukan nak buang hiburan, tapi kita kena susun hiburan itu supaya jadi hiburan yang membina, bukan hiburan faudah. Hiburan faudah ni maksud apa? Bila orang pergi konsert je, ambil syabu, ambil dadah untuk dia seronok dengan konsert tu. Tak nak macam tu. So benda-benda yang dia alat-alat tersebut masih dalam kitaran syubhat. Tapi zaman sekarang ni mudah-mudahan tidak mengapalah kalau digunakan untuk nasyid dan sebagainya. Macam Rahimah Saud ni dia tanya lagu-lagu berunsur agama seperti ada selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW dikira halal apabila diiringi itu khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama. Tapi di Malaysia kita nampak gaya tak ada siapa ulama marah pun. Okeylah tu. Okey tu Ustaz Yalah, dalam kita kehidupan seharian kita, hiburan kita sebab adalah, kita tengok majlis tilawah pun dia ada nasyid dia. Ada bunyi macam-macam. Jadi ulama Malaysia tak mengharamkan dan diizinkan dalam program-program agama. Jadi saya kira itu sebagai satu sukut yang redha lah. Walaupun dia bukan ijma', tetapi maksud dia diterima pakai di Malaysia. Tadi Ustaz sebut tentang seketul daging.
yang mana mempengaruhi seluruh perbuatan kita. Para penonton mesti nak tahu kan? Tapi kita dah tamat di TV3 Ustaz. Oh, dah tamat dah. Kita dapat Saya baru, ini baru gear 2. Gear 2. Baik, kita bertemu selepas ini dalam Tanyalah Ustaz di TV9 lagi 30 minit. Jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam pengajian hadis 40 Imam Nawawi, halal, haram ataupun syubhah. Baik Ustaz, kita ada soalan sahabat kita ni memang menarik Ustaz. Bersama dengan Izhara Zulaika. Bagaimana hukumnya jika melakukan proses rebonding? Meluruskan rambut tujuan hanya untuk dilihat suami. Namun Ustaz, kita tidak mengetahui bahan-bahan dalam proses meluruskan rambut itu dan jadi was-was jika melakukan jua, apakah ada unsur keraguan sedangkan niat hanya untuk kelihatan cantik di mata suami semata-mata. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama, hukum rebonding itu adalah harus. Walaupun bukan untuk suami pun, dia nak buat seorang-seorang pun tak ada masalah. Sebab dia macam merawat, kalau rambut tanpa kerinting pun dia macam merawat rambut yang kusut pening kepala. So dia juga sebagai daripada proses rawatan diri lah. So tidak ada masalah. Cuma isu itu pada bahan. So bahan tu kita boleh check lah. Check, tengok website. Okey, bahan tidak ada ingredient yang ada benda-benda yang najis seperti alkohol, ataupun benda-benda yang haram seperti khinzir. Jadi benda itu ingredient biasa. Jadi kita boleh gunakan sebab dia punya bahan pun dia tak banyak mana untuk meluruskan. Dia guna alat-alat begitu. Jadi tengok harga juga. Kalau yang murah tahan dalam sebulan, yang mahal 8 bulan. So dia ada tingkatan harga dia. Kalau yang 1000 lagi lama. So itu tidak ada masalah dari segi hukum rebonding. Tapi segi bahan tu dia kena check lah. Itu kalau tidak ada benda haram, okey. Tapi setiap sekarang ni okey je orang nak buat rebonding. Baik, sahabat kita Kak Ju ada satu soalan Ustaz. Apakah hukum memberi makanan yang tidak halal atau diragui halalnya kepada orang bukan Islam? Makanan yang tidak halal tidak boleh kita bagi kepada mereka. Melainkan kita nak berlepas diri, kita diberikan apa ada benda haram, kita nak berlepas, kita bagi kat mereka lah. Itu untuk berlepaskan diri. Tapi kalau kita pergi beli, nak jamu mereka makanan yang haram, tak boleh lah. Sebab kita ada di sana transaksi. So kita telah melakukan transaksi benda yang haram, itu haram. Kalau benda syubhat itu contohnya macam mana? Tidak tahu status halal. Itu ringan lah sedikit hukumnya. Maksud kita beli kedai yang tidak ada status, kita beli kat mereka, itu kira okey sikit lah. Tetapi kalau benda yang haram, memang tak boleh kita beli untuk dihadiahkan kepada orang bukan Islam. Sebenarnya orang bukan Islam pun suka makanan-makanan yang halal. Ya. Baik Ustaz, kita ada satu soalan lagi bersama dengan Hasnoin Wahid. Kita dituntut untuk mencari pekerjaan asalkan kerja itu halal dengan kudrat kita. Jika kita bekerja di tempat yang penghasilannya bertentangan dengan syarak, adakah itu boleh dikategorikan sebagai syubhah? Silakan Ustaz. Baik, ini satu benda, satu syarikat halal. Satu di situ ada pelakuan-pelakuan yang bercanggah. Mungkin ada rasuah, salah guna kuasa. Itu isu yang makna yang kedua. So yang pertama, kita cari dulu syarikat yang beroperasi dengan operasi yang halal. Makna dia pencetakan buku, kilang makan. Tapi awal-awal kita ada kerja kilang arak. Yang itu memang daripada awal tak boleh. So kalau ada di dalam operasi itu benda yang haram, kita kena elakkan lah. Mana kita minta ditukarkan atau tidak dia melakukan perkara tersebut. Ada orang yang sanggup berhenti kerja. Tapi kalau tak boleh berhenti kerja, kita mintalah kerja-kerja yang kita boleh elak daripada pelakuan tersebut. Sebab kadang-kadang yang selalu yang soalan macam tu, ada salah guna kuasa ataupun rasuah di dalam aktiviti dalam syarikat. Tetapi syarikat itu dia buat aktiviti betul. Cuma ada pelakuan dia sebagai pegawai dan seumpama dengannya. Itu kena elakkan dan cari ruang untuk orang kata mengelak. Sebab kalau bila terlibat dalam salah guna kuasa atau rasuah, kalau orang dia report,
dia pun kena juga dengan akta qanun sesaan yang sangat teruk. Rasuah ni. Ya, walaupun kita ni setakat kerani saja Ustaz. Baik, kita ada sahabat pemanggil di talian bersama dengan Siti Rohani Mursyid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Ya, Cik Haris sihat ke? Ya, Lama tak dengar. Alhamdulillah sihat di kantin ni. Ni nak tanya ini kita ni umat Islam kena tahulah halal dan haram ni. Betul. Saya ingin bertanya biar tahu jangan keliru. Saya memang selama ni dah keliru lah. Okey. Jadi sebab itulah saya nak tanya nak penjelasan. Mudah-mudahan Ustaz menghilangkan kekeliruan puan. Macam ni banyakkannya orang lelaki yang hisap rokok lah. Perempuan pun ada juga hisap rokok. Betul. Macam ni menunggu waktu solat, menunggu waktu, dia tu dah wudu. Dah tu dia isap rokok dulu sambil menunggu waktu. Dah hampir 2 batang dah. Bila dah masuk waktu dia terus solat. Adakah sah solatnya tu sebab katanya rokok itu haram, ada mengatakan ramai mengatakan rokok tu haram dan rokok tu makruh. Jadi saya nak penjelasan dari Ustaz. Itu saja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Puan Rohani ni brilliant. Daripada sembahyang dia seling rokok, maka saya ingatkan lari tajuk dah. Cuma tak lari tajuk lah ni. Betul. So rokok kalau haram pun ia bukan bahan najis. Kerana benda yang haram najis adalah berkaitan dengan cecair mengikut pandangan mazhab Syafi'i, seperti wine ataupun apa-apa jenis minuman arak itu yang najis. Tetapi kalau benda haram seperti dadah, syabu dan seumpama dengannya, dia benda yang kering, ia haram dimakan, dijual beli, tetapi ia tidak bernajis. So tak ada isu lah sembahyang dia tidak sah ataupun tidak sah. Cuma hukum macam tu yang pertama, kalau dia hisap benda haram lah. So tapi secara dia buat begitu makruh sebab mulutnya berbau busuk. So itu perlu dia jauhkan. Tetapi orang macam tu tak boleh masuk masjid tu. Masjid kena letak tu, dilarang masuk orang yang masih ada bau mulut busuk rokok. Okey, maknanya kena letak signboard Ustaz Kena. Baik. Sebab kadang-kadang tu kita pun pernah lihat juga di setengah kampung. Dia isap rokok kat bandar aja. Tapi kita tak dapat lah. Okey, dan dalam hadis tadi ada sebut Ustaz, siapa yang mengambil perkara-perkara syubhah ini, betul, dia termasuk perkara haram. Tak akan terjebak maksud dia. Bila dia terbiasa, biasalah dia panggil, kita kan sebut A akan bawa kepada B. Alif kepada ba. Api yang kecil bawa kepada api yang besar. Okey. Kulul hawadithi mabdah minan nadhari. Semua benda mula daripada mata. Maksudnya yang kecil. Kemudian dia akan membesar. Jadi kalau kita terbiasa dengan nafsu kita, takut nanti terjebak. So kita cuba mengatasi benda ini dengan menjauhkan, dengan sifat tawarruk, sifat kita warak sedikit, ihtiras. Kita cuba elak sedaya upaya, melainkan ada keperluan. Bila ada keperluan tu, dan tengok tentu keperluan tu mungkin dalam keadaan yang di luar negara, terdesak, kita ni memang tak ada makan yang lain. Ada makanan-makanan yang kita rasa tak ada lugu halal, kita bukan terpaksa kita nak makan juga dan sebagainya, seumpama dengannya macam ketam tadi. Jadi kita makan. Tetapi kalau benda itu kita terbiasa dengan benda-benda syubhat, makan entah ke mana, bimbang nanti rupa-rupanya dia adalah campuran daripada pork dan seumpama dengannya. Jadi kita terkena. Betul. Saya cerita pengalaman saya lah. Alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan saya. Mungkin saya rasa barakat kita selalu cari benda yang halal. Saya pergi ke negara Turki. Turki ni ada hotel. Walaupun hotel tu patuh syariat, dia ada ruang dia pork juga. Jadi saya sebelum tu saya tidur di satu hotel. Saya ada mesyuarat ulama sedunia. So saya pergi, hotel tu tak ada apa-apa. Saya pergi saja nak pergi tidur hotel tepi laut, saya pergilah tidur. Saya pergi ambil makan. Selalunya biasalah ada telur, ada sosis. Rupanya sosis tu sosis babi. Loh, Masya Allah. Saya tak tahu. Sebab kita ada terbiasa pergi hotel. Tak tanya. Saya pun ambil telur, apa sosis, apa semua. Ambil buah, kawan saya main. Kata, Ustaz, itu pork. Allah Ta'ala selamatkan saya. Tidak, saya terasa dah. Allahu Akbar. Saya hari tu tak makan 2-3 hari. Saya dapat teringat pork kat atas pinggan saya. Terbayang. Tapi itu bagi saya mungkin keberkatan kita selalu jaga benda halal. Allah Ta'ala selamatkan sebab dah nak pergi makan dah. Dan ada di atas pinggan saya dah. Itu pengalaman saya. Lepas tu saya cukup berhati-hati sebab kita tak tahu. Sebab kita dah check semua dah. Cuma kadang-kadang kita tak tahu sifat hotel di sana. Allah Ta'ala selamatkan saya. Jadi saya bersyukur pada Allah. Sebab tu saya, sekarang ni saya dah tahu dah, kena check. Walaupun di Turki negara Islam, tetapi dia ada benda-benda yang kita tak
tahu dia punya cara susunan makanan dia. Betul Ustaz. Baik, jadi kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook. Tapi kita rehat sekejap lah Ustaz ya. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pengajian hadis berkaitan dengan halal, haram atau syubhah. Sahabat kita ada satu soalan yang cukup menarik Ustaz. Soalan bersama bagus. dengan Nur Haida Ahmad. Bolehkah ejen hartanah Islam membantu klien yang bukan Islam untuk mencari permis yang digunakan sebagai bar atau lounge di mana perniagaan nanti akan melibatkan penjualan arak? Apakah hukum komisen yang diperoleh dari transaksi sebegini Ustaz? Ini sangat penting bila kita buat menjadi broker dan seumpama dengannya. Subjek matter tu penting untuk dilihat. Ya, macam broker tanah. Tanah tu memang dalam mereka punya essential niat mereka tu adalah untuk bina kilang arak ataupun bar. Itu tak boleh kita tolong. Oh. Sebab dia memang disebut dalam kontrak ataupun secara verbal, secara mulut atau bertulis, tak boleh. Dan komisen tu haram lah. Apa yang keluar daripada haram dia adalah haram. Tetapi katakanlah kita tolong orang bukan Islam, dia untuk dapatkan tanah, dia nak beli, dia buat rumah, dia nak buat kondo ataupun seumpama dengannya, tiba-tiba dia buat benda haram di situ. Dia bawa main masuk arak, itu tak salah sebab dia tidak termasuk dalam kontrak. Itu perbuatan di luar kawalan dia. Okey, jadi di luar kawalan kita tak ada masalah. Tapi macam tadi memang dia sebut untuk bina bar dan seumpama dengannya, komisen itu adalah haram. Dia panggil prohibited profit ataupun perolehan gain yang terlarang. Okey, berkaitan dengan isu ni Ustaz, sahabat kita S Dharma nak tanya soalan. Saya tanya sekarang ni banyak trend no pork, no alcohol. Bolehkah kita makan makanan yang disediakan di restoran dan di kedai tersebut? Ya, itu lebih meringankan lah. Cuma kita takut macam minyak dan seumpama dengan cara sembelihan. Dia bukan setakat no pork, no alcohol dia. Cara sembelihan tu. Oh. Jadi sebab itu kita katakan pentingnya logo halal. Kerana logo halal tu dia menggambarkan yang pertama, binatang itu halal, tak ada pork, tak ada alkohol, bilik air bersih, tak ada tikus, tak ada lipas, pesakit disuntik, pada dapur gas tidak bercampur, kemudian ingredient kita tahu. Sebab apa kadang-kadang kedai tak dapat logo halal? Sebab ingredient tak tahu dia ambil mana-mana ingredient. Oh, dia campur ada uli dia tak tahu. Dia letak syabu ke kita pun tak tahu. Contohnya lah. Tapi kalau yang ada logo halal, ingredient kita tahu ni daripada jenama apa. So nanti kalau audit nak buat, dia tahu jenama yang dipakai. Tapi kalau benda yang tak ada logo halal, nak audit tak tahu sebab apa resepi dia. So bila ayak pun tak cukup dia mesti ada 4 star, tak silap saya. So bila ayak pun dijaga sebagai memastikan kebersihan, sebab halal dan thayyibah itu meliputi makanan dan juga kebersihan kawasan. Pada pekerja juga disuntik. Dan topi ni wajib. Kalau kita pergi kedai halal, semua topi wajib pakai ni. Dia tak. Sebab tu kalau kedai yang tidak ada logo halal, dia kepala open begitu saja. Oh, wajib menutup kepala. Baik. Ustaz, sahabat kita ni satu soalan cukup menarik. Zulkifli Hashim, apakah hukum seseorang memanjangkan binaan bangunan sama ada sebagai contoh rumah ke kawasan umum, contohnya kawasan rezab jalan ataupun longkang? Dia ni dah duduk hujung rumah Ustaz, depan tu ada tanah kosong, dia buat pula parking apa semua kan. Yang kedua, jika bangunan yang dibina terkeluar dari kawasan yang sepatutnya, apakah yang perlu dilakukan oleh pemilik baru, contohnya pembeli ataupun waris bangunan berkenaan? Terima kasih Zulkifli Shah Alam. Baik, secara kaedahnya tidak boleh kita membuat lebihan binaan yang bukan di atas tanah kita. Kerana itu bukan di bawah ownership kita. Bukan di bawah pemilikan kita. Dia ada undang-undang, dia ada akta dia. So kena cek dengan Majlis Pembandaran dan seumpama dengan dia.
Kalau diizinkan tak apalah. Itu benda ni melibatkan diri sebab nanti orang akan tak puas hati dan pergaduhan. Kemudian yang tadi yang soalan bawah tadi sebab apa tanpa izin itu yang kadang-kadang seinci pun bergaduh. Sebab tu kita ada dalam fiqh kita ada undang-undang tanah, di undang tanah pun dia ada undang-undang dia, undang-undang perumahan, dan baca undang-undang dan semak dulu dengan apa pihak berkuasa supaya kita tak dikenakan tindakan di besok hari. Kalau kos rendah tak apalah, kalau kos tinggi depa main reban tak boleh nak marah. Nanti pergi report pula majlis apa bendaran ni zalim lah, tak zalim, kita yang buat cara yang salah. Sebab kita ambil ambil tempat tanah Rizal ni tanah semua orang. Jadi ini di antara benda yang perlu kita baca undang-undang. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita ada tanya ni soalan. Dia ingin bertanya, saya ada membeli sebiji batu permata dan terus menempah untuk dijadikan sebentuk cincin dan membayar keseluruhan harganya. Pertanyaan saya, adakah sah jual beli ini kerana semasa bayaran dijelaskan cincin itu belum wujud? Ingin penjelasan Ustaz. Mana dia jual benda tidak ada? Maknanya dia tempah Ustaz. Tempah lah dia panggil istisna. So kalau istisna tak ada isu lah. Yang penting dia ada gambar. Benda itu kita tahu tenor dia siap bila. Mana semua sifat-sifat diberi. Macam kita tempah makanan, kita tahu laksa dia apa semua tu. Orang panggil dia punya excess dia kita tahu pada apa jenis dia, berat banyak mana, harga dia berapa, tempoh penyerahan dia panggil mahilli. Tempoh dia punya tempoh penyerahan tu bila. Jadi apa di situ tak ada masalah, itu panggil istisna. Okey. Ya. Baik Ustaz. Sahabat kita Kamarul Hizam. Tapi dia bukan emas lah. Dia bukan emas lah kan. Dia permata Ustaz. Kalau permata tak apa. Okey. Soalan saya, apakah hukum pendapatan jika seorang mempunyai ladang anggur dan sebahagian dijual buahnya di pasar untuk orang ramai dan juga sebahagian buahnya dijual untuk diproses membuat arak? Ya, kalau benda itu di luar apa dia kontrak, maksud dia nyak arak tu dia jual tapi dia yang proses, tak ada isu lah. Tapi memang dia hantar ke tempat kilang arak, itu haram. Itu prohibited gain lah. So dia tidak boleh ambil pendapatan tersebut. Dia kena batalkan benda tersebut. Tapi yang halal lah. So yang dia buat apa dia tanaman itu tak ada masalah. So cara dia berniaga itu penghantaran, logistik, apa semua tu, semua itu akan apa yang dia dapat, apa dia charge hantar ke apa kilang tersebut, duit dan seumpama dengan itu semuanya adalah prohibited gain, yang terlarang, yang tidak boleh dimakan oleh dia. Jelas. Baik sahabat kita Zuhara, adakah harta dan wang yang bersumber haram atau syubhah boleh disumbangkan kepada golongan fakir miskin tujuan menyucikan harta benda yang dimiliki seseorang muslim? Tengok kepada dua keadaan. Okey, banyak orang buat money laundry tapi memang tak betul, salah segi agama dan juga undang-undang. Tak direkod. Yang kedua, dia memang dapat yang seterusnya, tengok wang itu milik orang. Kalau itu milik orang, kena kembalikan kepada tuan dia. Misalnya kita curi, itu milik orang. Okey, kita kena cari balik tuan dia. Kita rampas. Tetapi wang itu perolehan daripada pelacuran. Dia pelacur, GRO, apa dia gambling, ribawi yang kita dapat, maka itu wajib channel to charity. Wajib kita bagi kepada charity, fuqara ataupun tempat-tempat kebajikan. So tengok wang haram tu, perolehan tu ada pemilik ke tak ada pemilik. Kalau ada pemilik, kena bagi kepada pemiliknya. Tak ada pemilik, diberikan kepada fuqara dan juga badan-badan kebajikan. Okey, baik Ustaz. Di hujung hadis ada menyatakan tentang hati. Kalau baik, baiklah seluruhnya. Kalau buruk, buruklah seluruhnya. Apakah mungkin Ustaz boleh bagi 3 poin pengajaran daripada hadis ini sebagai rangkuman dalam perbincangan kita pada hari ini Ustaz? Ya, wallahu a'lam, sebagai kefahaman yang kita memerhatikan hadis ini nak menerangkan tentang essential tubuh badan manusia. Yang lebih penting daripada jantung iaitu hati kita, rohani kita yang perlu dibersihkan dengan zikrullah. Yang perlu dibersihkan dengan makanan halal dan haram. Bukan dia satu package. Bukan setakat zikrullah. Setengah orang zikrullah saja, tidak. Makan makanan yang bagus. Kerana innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah ni Taala comel, molek orang kalau kata, dan tidak menerima melainkan benda yang molek. So, hati ini kalau tak dijaga, dia akan memberi idea kepada akal menjadi orang yang jahat. Memberikan badan kita tidak sihat untuk melakukan ibadat. Sebab itu Rasulullah, dia bukan letak hadis ini menafikan riyadhah. Bukan menafikan sukan, tetapi dia nak menerangkan tentang betapa pentingnya penyucian hati, kerana
itulah satu pembentukan innovation islah kepada masyarakat. Bila Allah Taala sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfus, bermula dengan al-qalbu. Sebab itu zaman sekarang ni bukan zaman orang tak cerdik. Yang merompak-rompak, yang rasa rasuah semua hebat-hebat. Pegawai-pegawai yang mencuri pun hebat-hebat. Ya, yang buat jenayah pun hebat-hebat. Bukan masalah akal. Zaman sekarang ni bukan masalah tak cerdik, tetapi masalah hati. Yang rogol orang pun masalah hati. Hati telah menjadi serigala. Yang buat jahat pun adalah masalah hati. Jadi sebab itu kata ulama, pemulihan umat ini akan bermula dengan hati. Sebab itu Rasulullah mention benda tersebut. Sampai sekarang ni kita belum lagi mendapati pendidikan yang berjaya membentuk hati. Mudah-mudahan kerajaan, pihak pendidikan juga seperti mana mengambil berat tentang pengajian jasmani, pengajian rohani kita ini, supaya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada negara, cinta kepada orang tua. Akhirnya kita mampu membentuk masyarakat yang mudah menangis, maka tidak ada jenayah, tidak ada kerosakan, tidak ada kefasadan. Orang yang mudah menangis tak sampai hati nak rogol orang. Orang yang mudah menangis tak sampai hati nak rosakkan orang. Ini yang dikatakan hati adalah segala-galanya. Okey Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Tetapi mungkin ada kata-kata akhir daripada Ustaz. Kita nak kempen orang ramai untuk belilah produk Muslim dan juga halal ni Ustaz. Sedikit daripada Ustaz. Saya mengharapkan semua orang Islam ada awareness, kesedaran betapa pentingnya halal, kerana itulah cara kita untuk membantu umat Islam dan membantu umat sejagat bersih daripada kekotoran dan kefasadan. Jadi ayo kita beli barangan yang halal, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Mungkin bagi menutupi memberkati program kita pada hari ini, kita minta Al-Fadhil untuk mengimamkan bacaan penutup doa kita pada hari ini. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dai. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan topik kita pada hari ini. Para penonton, esok temu janji kita bersama sahabat saya Dai Azrin dalam topik fiqh gharar bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Baik, saya Dayaman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa liqa. Ma'assalamah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika.